Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua? Saya doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga, walaupun kita tahu sekarang ni kita masih lagi berada dalam tempoh waktu yang sangat sukar, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Walaupun kita telah pun melepasi fasa yang pertama, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, tetapi PKPB ni bukanlah maksudnya kita boleh keluar ke mana-mana sesuka hati, sebab kita tahu dan kita maklum yang penularan coronavirus ni masih lagi berluasa dan kita masih lagi belum menjumpai vaksin ataupun ubatan yang mampu menyembuhkan penyakit ni. Dan saya doakan yang kita semua akan sentiasa dilindungi daripada wabak penyakit ini. Jangan lupa kepada golongan-golongan yang berisiko seperti kanak-kanak dan juga warga emas, elakkan pergi ke kawasan yang terbuka. Kepada kanak-kanak ni, ibu bapa pula lah perlu memainkan peranan untuk mengawasi anak-anak. Bila nak pergi ke pasar raya ke mana-mana pun, elakkan bawa kanak-kanak, lagi-lagi baby ni, sebab dibimbangi akan terkena virus ini. Na'udzubillah. Baik, hari ini tanggal 16 Mei tahun 2020. Okey. Baik, hari ini adalah hari guru yang disambut oleh seluruh rakyat Malaysia bagi meraihkan warga pendidik, cikgu-cikgu kita yang pernah berbakti, berjasa kepada kita, yang pernah bergelar pelajar ataupun anak murid suatu ketika dulu. Jasa mereka ni memang kita tak bolehlah nak balas. Okay. Mereka ni yang menentukan hala tuju masa depan kita. Mereka ni yang membentuk sasiah diri kita, karakter kita, untuk kita menepani masa-masa yang akan datang. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu saya dulu, daripada saya di bangku sekolah lagi, daripada saya di Tabika Kemas Kampung Teluk Buloh, Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Buloh, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perkasa, Sekolah Menengah Kebangsaan Hutan Melintang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Aziz, dan tidak lupa juga Universiti Teknologi Mara, pensyarah-pensyarah saya yang dekat sana yang banyak memberikan tunjuk ajar dan bantuan sepanjang saya menghabiskan tempoh-tempoh belajar di sana lah. Okey, bila kita sebut pasal hari guru ni, berkaitan tentang hari guru ni, mestilah kita teringat, ataupun anda semua saya percaya ada cikgu-cikgu yang terpahat di ingatan kita ataupun di fikiran kita. Sama ada lah mungkin kita pernah lakukan masalah disiplin ke, ataupun mungkin ada kenangan manis dengan cikgu tu sehingga kan kita tak boleh lupa momen-momen tersebut. Okey, bagi saya secara peribadi, saya tak lupa dengan seorang cikgu saya ni, cikgu bahasa Melayu saya dulu waktu saya di sekolah rendah, yang mana kalau waktu sekarang ni, kalau saya kenang balik waktu sekolah dulu, saya akan tersenyum seorang-seorang, saya akan tersengih seorang-seorang. Sebab apa? Sebab peristiwa tu betul-betul terpahat dekat ingatan saya. Baik, cerita ni macam ni. Dulu waktu di sekolah rendah, okey, ada seorang cikgu yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu. So cikgu ni memang terkenal lah bagi student ataupun pelajar yang dapat kelulusan yang tak baik, senang cerita gagal lah, akan diberikan satu hukuman mandatori. Dan setiap student ni tahulah kalau gagal je, okey, nasib korang macam ni. Begitu juga dengan saya. Bila dah dapat keputusan, yes, saya gagal dalam subjek bahasa Melayu tu, dengar bunyi macam macam mana boleh gagal ni, sedangkan kau orang Melayu kot. Waktu tu itulah yang saya terfikir. Video sekarang ni saya terfikir macam mana aku boleh gagal dalam bahasa Melayu ni, sedangkan aku ni berbangsa Melayu. Okey, tak ada mix Korea pun, apatah lagi Mak Saleh kan. Tapi macam mana boleh gagal bahasa Melayu? Sebenarnya itu bergantung pada sikap kita. Bila kalau kita malas, kita tak dapat lah. Bukannya kita tak tahu sebenarnya, tapi kita belum tahu, kita malas belajar pada waktu tu. Dan pada waktu tu bila saya gagal dalam subjek bahasa Melayu tu, nak jadikan cerita, saya telah pun dihukum, didenda dengan cikgu tu supaya pakai satu kertas mani lekat. Okey, mani lekat, tahu kan kertas mani lekat yang keras tu. Kalau tak silap saya, ada tulisan saya gagal bahasa Melayu. Lebih kurang macam itulah seingat saya. Dan saya perlu gantungkan dekat badan saya. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya perlu
Hisap puting. Puting baby tu kena hisap. Yang ketiga, saya kena penuhkan satu buku tulis garis satu. Kalau anda tahulah, saya kena tulis saya mesti lulus cemerlang bahasa Melayu UPSR. Lebih kurang macam tu lah ayat dia kan. So itu tak ada masalah, kita tulis je lah kan. Tapi bila jadi masalah ni, yang saya rasa satu momen yang saya tak boleh lupakan, apabila saya kena pakai kertas mani lekat tu, saya gantung kat leher, hisap puting, kena pusing satu sekolah. Okey, bagi saya pada waktu tu memang rasa sangat malu, rasa sangat tercabar. Kenapa cikgu buat aku macam ni? Rasa marah ada. Oh tak apa, sebab waktu saya fikir macam ni, oh tak apa, oh kau buat aku macam ni ya, tengok aku tunjukkan aku mesti dapat keputusan cemerlang nanti. So nak dijadikan cerita, saya rasa kalau apa tindakan yang cikgu ni buat pada saya dulu, kalau dibuat pada waktu sekarang ni, saya rasa mungkin mak ayah datang sekolah kot, mungkin itu dianggap sebagai penderaan psikologi pelajar. Tapi sebenarnya benda tu baik bagi saya untuk membentuk siapa saya pada hari ni. Okey, bila dah kena macam tu, yang puting tu, kami perlu gila-gila tau. Lepas katalah kawan saya ni Abu dah pakai mani lekat ni, dah hisap puting ni, so giliran saya pula, okey, ambil balik bekas puting yang dihisap tu, dan saya pun kena hisap semula benda tu. Saya kena pusing balik satu sekolah. Kalau yang malu ni bila senior-senior kita tengok crush kita kan pada waktu tu kan, memang rasa macam maruah dah tak ada lah. Tapi Alhamdulillah lah, lepas peristiwa tu saya tekad yang aku kena buktikan dekat cikgu ni aku bukan bodoh lah. Aku akan buktikan yang aku akan dapat keputusan yang baik. Okay. End of the day, bila UPSR bagi subjek bahasa Melayu, pemahaman dan juga penulisan pada waktu itu, Alhamdulillah saya dapat dua-dua paper tu saya dapat A. Okay, berkat daripada tindakan lah yang cikgu tu buat dekat saya. Tapi saya tak pernah marah pun apa. Pada waktu tu sajalah rasa tercabar, kenapa cikgu buat aku macam ni. Tapi bila dah sampai usia yang macam ni, pernah jugalah jumpa dengan cikgu tu, kenangkan balik peristiwa-peristiwa lama tu. Memang saya tersenyum sorang-sorang. Dan cikgu tu pun macam terkejut yang saya masih lagi ingat momen-momen tersebut. So bagi anda yang dekat luar sana, kepada adik-adik yang masih lagi belajar, okey, teruskan untuk menghormati guru anda. Bukan saja di bangku sekolah, bagi kita yang dewasa sendiri, kalau kita masih lagi menuntut ilmu, walaupun sebenarnya definisi menuntut ilmu ni bukanlah kiranya cikgu kita ni lebih tua daripada kita. Tak kisah. Maksudnya sesiapa sahaja yang berikan ilmu atau manfaat kepada kita, itu juga dikira guru. Kita perlu menghormati mereka supaya ilmu yang kita pelajari itu diberkati. Baik, itu saja perkongsian saya. Saya doakan kepada cikgu-cikgu di luar sana terus saja diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki supaya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didik untuk menjadi insan berguna pada masa akan datang. Baik, selamat Hari Guru kepada guru-guru se-Malaysia.